saya anggap ni satu ujian. Orang kata Allah bagi kita ujian ni, bagi kita saudara. Syukur, kita bersyukur, betul-betul syukur. Sebab kita masih ada anak-anak ada. Engkaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Taman Seri Mahkota Jaya, Jalan Gambang, Kuantan, Pahang. Bersamamu kali ini mendekati kisah Muhammad Azrizal Yusof, 33 tahun, yang mengalami kesusahan hidup bersama keluarganya. 21 November 2022, satu detik tragis dalam hidup Muhammad Azrizal. Dia terlibat dalam kemalangan jalan raya ketika menunggang motosikal. Sebatang pokok besar yang berada di tepi jalan tumbang dan menghempapnya. Ketika itu, motosikal dibonceng bersama-sama isteri dan anak ketiganya. Dalam tragedi itu, Azrizal cedera parah di pinggul dan kaki kiri, sementara isterinya mengalami kecederaan patah tulang pinggul. Mujurlah anak ketiga mereka selamat. Selepas 3 bulan berada di hospital, Azrizal dibenarkan pulang. Namun, dia tidak dapat lagi menjalani kehidupan normal selepas disahkan menghidap sakit saraf kronik dan tidak mampu berjalan. 17 tahun lalu, Muhammad Azrizal mendirikan rumah tangga bersama Nur Syafiqah Abdullah, 38 tahun. Mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata. Muhammad Khairul Safwan, 16 tahun, Nur Wardah Ijazini, 6 tahun, Muhammad Rizki Yusof, 5 tahun dan Nur Aisyah Ifti Medina, 1 tahun 4 bulan. Hanya kepada mereka sahajalah tempat Azrizal bergantung harap bagi meneruskan kehidupan. Bila suami dah sakit, kita ni hilang punca pendapatan sebab dia seorang je cari. Punca pendapatan kita di seorang je. Tak ada dia, tak adalah. Sepanjang dia sakit tu, mikir nak buat apa. Sebab kita sakit, anggap lagi. Walaupun berat ujian ini, Syafiqah tetap reda dengan keadaan suaminya. Menjelang pagi, Syafiqah akan memastikan suaminya bersih daripada sebarang kotoran. Azrizal perlu dilap 2 kali sehari, sekurang-kurangnya dapat menyegarkan badannya. Asam garam dalam kehidupan suami isteri ada kalanya susah, ada kalanya senang. Sebagai seorang isteri, ketaatan dan kesetiaan kepada suami adalah satu tanggungjawab. Bubur nasi disediakan seawal pagi untuk suaminya. Buat masa ini, hanya makanan lembut sahaja yang boleh dijamah Azrizal bagi melancarkan penghadamannya. Kita kena reda. Tak reda, kita tak tenang. Betul. Jadi, saya anggap ni satu ujian. Orang kata, Allah bagi kita ujian ni, bagi kita saudara. Syukur, kita bersyukur, betul-betul syukur. Sebab kita masih ada anak-anak ada. Bagi meredakan sakitnya, Azrizal hanya bergantung kepada ubat tahan sakit dan ubat saraf. Menurut Syafiqah, dia akan mendapatkan ubat ini di klinik berhampiran kerana ubat yang diperolehi di hospital ada kalanya tidak mencukupi di waktu Azrizal memerlukannya. Ubat ini perlu diambil pada waktu pagi dan malam.
Syafiqah amat bersyukur kerana sebelum ini ada insan yang menyumbangkan katil pesakit bagi memudahkan pergerakan suaminya. Rutin harian Syafiqah, dia akan melakukan latihan pergerakan untuk Azrizal. Faktor kewangan dan kepayahan untuk membawa Azrizal ke hospital memaksa Syafiqah melakukannya sendiri. Untuk suami, memang saya sayang, memang sayang. Selagi saya hidup, selagi ada tenaga, saya akan jaga dia. Tapi adik kata saya ni, dah tak ada dulu, pergi dulu. Jaga anak-anak. Walaupun dia macam ni, tolong jaga anak. Allah bagi kita ujian ni, bagi kita saudara. Syukur, kita bersyukur, betul-betul syukur. Sebab kita masih ada anak-anak ada. Walaupun seharian penat memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu, tetapi di hatinya dia sentiasa akan memastikan suami dan anak-anaknya tidak kelaparan. Hanya sayur dan telur goreng cukup sebagai juadah tengah hari buat keluarga ini. Pun begitu, mereka tetap bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Bagi Azrizal, dia amat bersyukur dengan ujian dan nikmat yang diberikan. Walaupun keadaannya tidak seperti dahulu, isteri dan anak-anaknya sentiasa di sisi. Bagi Syafiqah pula, musibah kepayahan hidup yang dialami mereka sekeluarga adalah ketentuan daripada Yang Maha Esa. Muhammad Khairul Safwan, anak sulung Azrizal dan Syafiqah. Dia akan menempuh peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM pada tahun hadapan. Dia akan memastikan adik-adiknya mengulang kaji pelajaran. Khairul sentiasa menitipkan pesanan buat mereka. Kesempitan hidup bukanlah penghalang untuk mencapai cita-cita. Kalau boleh satu orang nanti biar dia berjaya. Jadi anak soleh. Jaga mak ayah. Dia dah belajar hidup susah sekarang. Bila dia dah besar, dia dia boleh, orang kata bila dia hidup seorang, dia boleh berdikari. Ikatan kasih sayang seorang isteri terhadap suami membawa kebahagiaan tersendiri. Walaupun keletihan, Syafiqah tetap bersemangat melakukan apa sahaja buat suami tersayang. Syafiqah meluangkan masa untuk mengurut suaminya bagi melancarkan perjalanan darah. Jauh di sudut hati, dia berharap agar suaminya diberikan kehidupan normal seperti insan lain. Dalam kepayahan ini, Syafiqah tetap kuat walaupun dia masih sakit pada tulang pinggulnya akibat tragedi lalu. Dia tidak dapat menjalani rawatan susulan disebabkan keadaan suaminya dan sentiasa memerlukan perhatiannya. Tidak terlintas di hatinya untuk meninggalkan tanggungjawab terhadap suami walaupun diri sendiri menanggung kesakitan. Kita ni boleh lagi, boleh kata boleh sembuh. Kita boleh berjalan, boleh bergerak. Dan sekurang-kurangnya dia sakit kita ada. Untuk bantu dia sama-sama, orang kata sama-sama fikir nak sara keluarga ni macam mana. Memang bersyukur sangat-sangat sebab ini peninggalan arwah mak ayah suami. Sekurang-kurangnya ada rumah ni, kita tak duduk rumah sewa, tak
apa kata tak duduk tanpa tempat berteduh, tak ada rumah kat luar. Kalau tak ada rumah ni, mana saya nak duduk? Khairul adalah pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota, Jalan Gambang, Kuantan, Pahang. Walaupun masih di alam persekolahan, setiap hari dia akan menyantuni bapanya untuk melakukan pergerakan. Dia terpaksa cekal dan tabah supaya adik-adiknya tetap bersemangat. Selepas saya jatuh sakit, accident tu, kadang saya terpaksa tak pergi sekolah lah. Sebab nak jaga adik, tolong ibu semua. Kalau ibu penat, kita bangunlah pagi, awal pagi. Kita tolonglah cari lauk apa semua, cari bahan semua, tolong sediakan. Nanti dia tolong masak. Kita just tolong adik, bagi mandi adik, makan adik, tolong dia ajar buat kerja sekolah semua. Bagi mencukupkan perbelanjaan harian keluarga, Syafiqah dan Khairul mengusahakan perniagaan nasi lemak secara kecil-kecilan. Mereka mengusahakan perniagaan nasi lemak ini sejak Azrizal jatuh sakit. Dengan usaha ini, sekurang-kurangnya dapat menampung kos perubatan dan rawatan susulan Azrizal. Mujurlah kali ini mereka menerima ramai pelanggan daripada penduduk Taman Seri Mahkota Jaya. Harga sebungkus nasi lemak biasa dijual pada harga RM1.50. Menurut Syafiqah, inilah usaha yang termampu dapat dilakukan bagi meringankan kos sara hidup mereka sekeluarga. Benda ni kena terima dengan reda. Sekurang-kurangnya bila kita terima macam tu, Tuhan ringankan beban kita. Betul. Ini pun orang kata dapat meniaga sara diorang pun rezeki Allah. Kita ni boleh kata boleh sembuh, boleh berjalan, boleh bergerak. Dan sekurang-kurangnya dia sakit kita ada. Untuk bantu dia sama-sama, orang kata sama-sama fikir nak sara keluarga ni macam mana. Mendengar kisah Azrizal, syarikat Faizah Sendirian Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil Syarikat Faizah Zon Timur, Kerani CCD Cawangan Terengganu, Muhammad Syahidan Razali membawa pelbagai barangan dan sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir, antara beras terbaik keluaran syarikat Faizah Sendirian Berhad, sesuai untuk Azrizal sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Di sini ada sebuah buku daripada syarikat Faizah yang menceritakan liku-liku kehidupan dan rahsia kejayaan yang dikarang oleh anaknya sendiri, Dr. Salwa. Sedikit sebanyak boleh dapat memberi untuk inspirasi dalam bagaimana untuk menjayakan perniagaan. Di sini ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faizah. Diharapkan dapat membantu Abang Rizal untuk membeli keperluan untuk sekeluarga. Assalamualaikum.
Situasi yang dialami keluarga Azrizal juga mendapat perhatian Yang Berhormat Muhammad Yazid Muhammad Yunus, Ahli Dewan Undangan Negeri Lepa, Pahang. Beliau hadir membawa sumbangan keperluan barangan dapur dan amat bersimpati terhadap nasib yang menimpa keluarga ini. Bila dengar ada masalah-masalah macam ni, membantu setakat orang kata setakat kemampuan yang ada. Dan saya selalu juga bersama orang kata berbincang dengan pihak-pihak agensi kerajaan yang mana boleh orang kata membantu mereka ni, sebab kadang-kadang perbelanjaan dia tinggi. Keluarga yang seperti ini yang tak dapat nak menjalankan hidup bila hilang punca pendapatan ni, macam Cik Rizal contohnya, anak masih bersekolah. Di kesempatan ini, beliau turut menyerahkan sumbangan wang tunai kepada Azrizal sekeluarga bagi mengurangkan beban kewangan yang dialami. Beliau menyeru kepada semua masyarakat setempat dan badan bukan kerajaan NGO untuk bersama-sama membantu keluarga Muhammad Azrizal. Menurut Muhammad Yazid, setiap pertolongan yang diberikan kepada seseorang pasti ada balasan kebaikannya. So bagi saya, mereka di luar sana daripada pihak NGO, termasuk mereka-mereka yang orang cakap yang memiliki pendapatan yang lebih, orang yang orang kata lebih upaya, bantulah, berilah sumbangan. Nasib yang menimpa keluarga Azrizal turut mengundang prihatin Persatuan Kebajikan Al-Idkan Kuantan, Pahang. Mereka hadir membawa hamper pelbagai barangan keperluan dapur untuk keluarga Azrizal. Sumbangan ini disampaikan Penasihat Persatuan Yang Berhormat Muhammad Ayub Mat Ashri. Abang berdoa agar ayah cepat sembuh, pulih macam biasa, dapat berjalan macam biasa, macam orang normal. Tak naklah tengok dia terlentar atas katil je. Kesian dia tengok. Kadang dia cakap lah, abang, ayah nak berjalan juga. Tengok orang normal berjalan macam biasa. Jadi kita serba salah nak tengok. So, kita pun berdoa lah agar dia dapat jalan macam biasa, macam orang normal. Harapan saya, satu hari nanti, tak apalah tempoh masa lama macam mana pun, doa sangat-sangat biar suami ni dapat jalan semula, jalani hidup yang normal macam dulu. Tak normal dari segi fizikal pun tak apa, janji dia boleh buat rutin harian dia tu dengan sendiri. Dia boleh berjalan keluar, dia boleh pergi ke tandas sendiri. Apa ni macam kehidupan normal kami yang sebelum ni lah. Boleh duduk makan semeja. Dia taklah duduk atas katil je. Nak makan pun duduk sorang-sorang. Tak ada kawan. Kadang-kadang saya lah duduk ujung katil makan dengan dia. Takdir penentu segalanya. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmah. Walaupun berat ujian ini, Nur Syafiqah reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang bakal menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbung